Seterusnya, sinar ultraungu juga digunakan dalam bilik bedah. Dalam hospital, dalam bilik bedah, sinar ultraungu membunuh 99% mikroorganisma di udara. Sebab dalam orang yang dibedah tu dia kan mengalami macam luka yang besar. So kalau tak ada lampu sinar ultraungu ni, so dia akan mudah terdedah dengan jangkitan bakteria lah. So pentinglah sinar ultraungu ni, sinar UV ni dalam bilik bedah supaya luka pembedahan orang tu tak dijangkiti bakteria. Kalau dijangkiti bakteria jadi benda lain pula lah. Nanti jadi makin serius pula. Bahayalah. Okey. Seterusnya keimunan. Keimunan, apabila seseorang murid menghidap sesama, terdapat juga sebilangan murid dijangkiti. Tetapi ada murid yang tidak dijangkiti dikatakan mempunyai keimunan terhadap sesama. Okey. Keimunan adalah daya tahan badan pada jangkitan penyakit. Boleh diperoleh apabila badan kita menghasilkan antibodi khusus untuk menentang patogen tertentu. Boleh juga diperoleh dari imunisasi. Ada dua jenis keimunan, iaitu yang pertama keimunan pasif dan keimunan aktif. Keimunan aktif tu apa? Keimunan aktif ialah badan menghasilkan antibodi melawan patogen. So badan kita sendiri yang menghasilkan antibodi melawan patogen. Itu yang dikatakan keimunan aktif. Keimunan aktif ni pula dia terbahagi lagi kepada kedua, iaitu keimunan aktif semula jadi dan keimunan aktif buatan. Kita tengok yang semula jadi diperolehi selepas sembuh dari penyakit. Contohnya cacar air ataupun cikempok cikempok. Hampir semua orang akan kena cikempok ni. So lepas dia dah kena cikempok tu, dia akan antibody dia akan jadi lagi kuat lah. So lepas tu dia tak akan jadi lagi cikempok tu. Tapi orang yang tak kena cikempok tu lagi, dia berisiko tinggi lah untuk kena cikempok tu. Sebab dia punya antibody dia terhadap cikempok tu tak kuat, tak boleh nak lawan lagi. So kita boleh tengok graf ni kan. Dan lepas dah kena cacar air tu, aras keimunan dia meningkat. Lepas tu dia mendatar. Untuk buatan diperoleh dari pemvaksinan yang mengandungi patogen mati atau lemah. Ni buatan lah. Buatan kita kena ingat yang vaksin tu. Kenaikan antibodi dalam darah selepas vaksin pertama dan kedua. Vaksin kedua penting untuk merangsang antibodi dihasil lebih banyak melebihi aras keimunan. So vaksin ni kita akan buat 2 kali suntikan vaksin. So yang pertama dia akan meningkat, antibodi kita akan meningkat. So untuk suntikan vaksin yang kedua, dia akan lagi meningkat daripada yang sebelumnya. Dia akan lagi tinggi aras keimunan kita. Dia jumlah antibodi tu akan lagi tinggi lah dalam darah kita berbanding yang suntikan yang pertama. Dan dia akan melepasi aras keimunan ni. Aras keimunan. So bila dia dah melepasi aras keimunan, so kita dapat keimunan yang tahap keimunan yang optimum tu lah. Macam kita susah lah nak dapat sesuatu penyakit tu. Kalau kita ambil vaksin ni, kita akan mudah dapat sesuatu penyakit tu. Bergantung lah sebab setiap vaksin tu dia kena sepadan dengan patogen, dengan penyakit tu lah. Keimunan pasif, badan menerima antibodi dari sumber lain atau luar. Maknanya bukan badan yang hasilkan sendirilah. Contohnya macam susu ibu semula jadi kan. So bayi ni dia dapat daripada sumber lain. Sumber lain tu adalah susu ibu, susu daripada ibu dia.
Antibody diperoleh daripada ibu kepada fetus atau penyusuan bayi. Okey, kalau orang yang bayi yang isap susu ibu ni dalam jangka masa yang lama, dia sebenarnya bila dia besar nanti antibody dia bukan antibody, keimunan dia, imun dia akan lebih kuat berbanding dengan orang lain. So pentinglah susu ibu ni. Okey, buatan diperoleh daripada suntikan antiserum. Antiserum mengandungi antibody dari darah haiwan yang dijangkiti penyakit. Okey, keimunan ni bersifat sementara sahaja, kan. Dia suntik, lepas tu keimunan tinggi, lepas tu lama-lama dia turun. Lepas tu suntik lagi, lepas tu tinggi, lepas tu turun balik. Okey, itu saja. Terima kasih.